Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi baik. So ada beberapa orang yang minta saya buat study case counter berkenaan counter SMRT yang baru saya bagi pada hari Minggu ni tak silap. Tak ingat hari apa, hari Senin atau Selasa. Okay, baik. Jadi SMRT kenapa saya beri pada harga 0.05 dan juga 0.06. Jadi ini adalah apps KLC Screener. Okay, kalau anda masih tak ada apps KLC Screener ni, anda boleh terus download dalam Play Store. Okay, baik. So dekat sini anda just pergi dekat search. Okay, bila anda dah download apps KLC Screener ni, anda pergi dekat search, anda type saja nama counter SMRT. Okay, dia akan keluar. Anda tekan, kemudian anda tekan di bahagian historical chart. Okay, baik. So dah keluar dah chart tu SMRT. Okay, baik. Chart ni kosong. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda tekan di atas ni. Anda tekan chart option. Okay, anda ambil EMMA. Okay, di sini anda tukarlah. Kalau anda punya lain, anda tukar. Tulis 6. Dan juga bahagian bawah ni anda tukar kepada 20. Okay. So yang seterusnya ialah anda ambil MACD. MACD ni jangan ubah. Biar macam default setting saja. Okay, anda okay. Itu sahaja setting yang anda perlu buat masa sekarang ini. Okay, EMMA anda ambil 6 dan 20 dan juga MACD untuk default. So anda tekan refresh balik. Okay, baik. So dekat sini, okay, kita tambah satu lagi Kita tambah satu lagi, kita tambah Bollinger Band. Bollinger Band pun kita biar je default. Okay. Okay, baik. So, dekat sini okay, kita nampak chart dekat sini. Kenapa saya bagi pada harga 0.05? Okay. Yang pertama sekali ialah anda kena lihat anda kena lihat pada chart 3 bulan, yang mana dalam beberapa fasa kita 6 bulan 6 bulan. Okey, yang mana kita lihat dalam 6 bulan, okay, kita nampak dekat sini dia mengalami dekat sini daripada bulan Disember kat sini. Okey, Disember sampailah bulan Mac. Okey, bulan Mac kat sini dia mengalami satu fasa iaitu fasa sideway. Okey, anda ingat tak saya cerita tentang Bollinger Band, yang mana Bollinger Band ni dia ada beberapa bentuk. Okey, dia ada beberapa bentuk. Dia ada beberapa trend. Yang mana kalau anda lihat trend dekat sini, okey, dekat sini di antara bulan di antara bulan bulan Disember ni kat sini. Okay, kat sini sampailah March kat sini, dia sideway. Okay, sideway ni kita sebenarnya tak boleh nak agak dia boleh pergi ke atas ataupun ke bawah, melainkan kalau kita insider lah. Okay, jadi macam mana kita nak agak yang dia akan pergi ke bawah? So dekat awal March ni, kita nampak yang dia dah pun melekat ataupun dia dah jatuh di bawah middle band. Yang mana saya cakap itu, kalau di bawah middle band dia akan tendensi untuk jatuh. Kalau dia sideway dan dia sideway tu di atas middle band, dia tendensi untuk ke atas. Macam ni kalau anda lihat daripada awal sini, kat sini, semua kat bawah middle band. So tendensi untuk jatuh tu memang tinggi. Jadi anda janganlah buy waktu tu. Relax dulu, jangan buy. Anda tengok dulu. Okay, so bila dia jatuh, okay, biarkan dia jatuh. So kalau anda lihat kat sini, dia jatuh pun dengan volume yang sedikit. Okay, so bila dengan volume yang sedikit ni, maksudnya dia sangat berpotensi untuk rebound dan naik lah. Okay, kat sini volume sedikit, dan dekat sini volume kering, di mana volume kering dalam istilah PVA ataupun price volume analysis, ia dipanggil stage 1 ataupun accumulation. Okay, so ni fasa accumulation. Dia akan sideway balik. Dia akan sideway sampai satu masa satu batang volume hijau datang dekat sini dan dekat sini. Okey, baik.
Jadi macam mana kita nak detect dia ni boleh naik kan? Macam mana? Kenapa saya ambil harga 0.05? Okey, kita tengok Okey, kita ambil chart 30 hari lah supaya senang kita nak nampak. Okey, baik. Okey. So dekat sini kita boleh nampak. Okey, dekat sini kita nampak candle ni masih lagi bawah middle band. Middle band ni MA20 lah. Okey, MA20 yang warna coklat. Nampak ni warna coklat. Yang warna orange tu MA6. Ini MA6. So kita nampak dia masih lagi di bawah middle band. So waktu ni janganlah beli. Kalau nak selamat lah. Kalau anda dah macam yakin ada insider kutip dan sebagainya, terpulang. Tapi kalau saya memang tunggu dia bermain di atas middle band dulu, baru saya boleh beli. Okey, baik. So nampak ni masih lagi bawah. Ini masih lagi separuh. So tak cukup. Badan dia masih lagi separuh. Okey, ni dia tengah-tengah tak cukup. Ni bawah. So pada hari 4 Mei yang saya bagi anda tu, harga 0.05 tu sebenarnya saya tak perasan pun counter ni sebenarnya. Seriously saya tak perasan sebab saya punya detection counter secara manual, bukan auto. Tak ada software yang berbayar. Saya hanya guna KLC screener dan juga apps iSaham saja. Okay, so dekat sini kenapa saya kata buy? Pertama sekali, candle ni telah pun break dan duduk di atas middle band. Nampak tak middle band ungu ni? Okay, dia telah break dan duduk di atas middle band dengan volume. Tengok ni, ada satu volume hijau yang besar juga dekat situ. Sebab apa? Sebab apa saya kata besar? Sebab yang pertama, dia dah makan volume hijau yang hari sebelumnya kat sini. Sebelum hari tu dah ada volume hijau tapi kecil sangat. Dan hari yang seterusnya ada satu volume hijau yang makan ataupun melebihi volume hijau pada hari sebelumnya. Sedangkan sebelum ni volume kering, tak ada volume. Ini dalam PVA dia panggil stage 1 ataupun accumulation. Okay, so PVA saya tak ajar lah Alright. So bila dekat sini kita nampak candle ni dah makan middle band ataupun MA20. So itu sebenarnya adalah satu tanda kepada kita untuk buy. Okay, so kita buy je lah. Sebab tu saya bagi dekat harga 0.05 dekat sini. Memang dekat tengah-tengah. Ataupun yang macam tak rapat tu, ambil je lah 0.06. Dia dah atas middle band. Dan esok harinya dia melompat. So itu sajalah cara saya detect. Tak susah pun. Okay, kalau anda tahu cara, memang di sini memang ini je cara dia. Okay, so okay, tengok kita tambah lagi indikator. Okay, yang ni kita guna SMA pula. Kita guna 50 dan juga 200. Okay, right. Okay, so kalau anda lihat line yang line berwarna ungu ni sebenarnya adalah dia punya resistance. Okay, so sebab tu dalam channel saya kata kalau dia close ataupun dia break line ungu ni, biar je dia terbang. Okay, biar dia terbang tu bukan biar je, biar dan jual lah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, okay, ini adalah satu konsep middle band juga. Yang pertama sekali, candle mesti wajib duduk dalam BB. Okay, kalau dia terkeluar, bermaksud dia akan kembali ke dalam BB. Dia macam ni lah contoh. Candle ni ibarat kambing, Bollinger Band ni ibarat kandang. Jadi kalau kambing dah terkeluar daripada kandang dia akan pulang semula ke dalam kandang. Okay, macam ni. Kita lihat kat sini. Sini dia tak keluar lagi daripada Bollinger Band. Dekat sini dia dah terkeluar jauh. Nampak ni. Padahal BB kat sini je. BB kat sini je. Tapi dia terkeluar sampai 0.125 ni. Sangat jauh. Jadi pada hari yang sama dia jatuh dan close dekat 10 sen. Esok pun dia merah. Nampak ni, dia nak sampai dah band dekat sini. Okay,
So itu konsep dia. Candle dia wajib berada dalam middle band. Okay, tak kisah dekat atas ke dekat bawah ke. Kalau dekat atas dia keluar jauh ke atas, dia akan turun balik lah. Kalau dekat bawah dia tengah jatuh and terkeluar jauh daripada middle band, dia akan rebound masuk. Itu memang best sikit lah untuk kita tangkap pisau. Tangkap pisau. Okay, so itu je cara dia. Okay, yang pertama sekali saya tengok dia punya sideway tu kat mana, dia di atas middle band ataupun di bawah middle band. Yang kedua, tengok kalau dia di atas middle band tu, potential untuk dia naik sangat tinggi lah. Dan dia sokong dengan volume yang memakan volume pada hari sebelumnya, dan dia break resistance dekat SMA 200 kat sini. SMA 200 warna ungu. So itu saja, tak ada apa yang susah sangat pun. So anda boleh cari lagi counter-counter macam ni. Okay, macam mana nak scan? Anda pergi apps iSaham, anda pergi ke screener, pergi dekat BB Squeeze. Dekat BB Squeeze tu anda akan dapat lah senarai counter yang dia berada dalam keadaan sideway dalam BB. Alright, so itu saja. Saya harap anda faham dan jelas. Cara guna KLS screen ni saya akan terangkan dengan lebih detail pada video yang seterusnya. Ini just nak study case counter saja. Okay, so itu saja. Terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.